Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak-kakak. Bahagian C, senang sahaja. Satu formula yang cikgu akan ajar sama macam bahagian B, iaitu MBK. Okay. Mengapa, bagaimana dan juga kesan. Bentuk karangan bahagian C, kita tengok contoh dulu. Lebih kurang lebih kurang macam ni bentuknya. Tengok. Karangan, kalau contoh yang kita nampak hadapan ni, dia bercerita tentang faedah bersukan. Dia mulakan dengan pendahuluan, yang ni sepatutnya dia ada jarak sini. Bersukan ni kena ke sini sikit. Macam yang bawah ni, dia jarak sebelum mulakan perenggan yang baru. Jadi macam yang kamu nampak, ada penutup satu, isi yang pertama. Perenggan kedua, isi pertama. Perenggan ketiga, isi yang kedua. Perenggan ketiga, isi yang kedua. Perenggan keempat, isi yang ketiga. Isi yang kelima, isi yang keempat. Dan juga akhir sekali kesimpulannya tiada menjadi kerugian. Ini adalah penutup. Untuk pembuka ataupun untuk pendahuluan dan juga penutup karangan, atas sekali dengan bawah sekali tu, biasanya kalau kita tulis pendahuluan, kamu akan tulis segala info-info umum tentang tajuk tersebut, ataupun kamu mendefinisikan tajuk karangan tersebut. Faedah sukan. Macam yang kawan kita tulis ni, bersukan merupakan aktiviti. Kamu kena terangkan bersukan ni apa. Sukan yang berfaedah itu apa? Faedah bersukan. Okay. Bersukan merupakan aktiviti riadah yang dapat mengeluarkan peluh daripada badan. Malah kerajaan menggalakkan rakyatnya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti sukan. Hal ini kerana melalui bersukan banyak faedah yang kita boleh perolehi. Okey, contoh kita dapat soalan berbunyi seperti, kita perlu mengamalkan amalan-amalan yang baik ketika berada di sekolah supaya kita boleh memperoleh banyak manfaat daripada amalan tersebut. Cikgu tak nak cerita banyak tentang pendahuluan dan juga penutup, tapi kita fokus kepada isi-isi. Macam mana kita nak gunakan teknik MBK kita ni. Jadi pertama sekali, sebelum kita nak gunakan teknik MBK, kita kena listkan, kita perlu senaraikan. Jadi tulis karangan tentang amalan-amalan baik yang boleh dilakukan di sekolah. Apakah contoh amalan baik yang boleh kita lakukan di sekolah? Okey, cikgu suruh senaraikan, tapi ini bukan cara jawab exam, ini cuma rujukan. Kita sambung. Sebagai contoh, cikgu nak bagi tahu ada satu amalan yang baik, tak disuruh pun dan tak diminta pun untuk dilakukan, iaitu kita memberi salam kepada guru. Memberi salam pada guru. Memberi salam kepada guru. Murid-murid memberi salam kepada guru. Ianya satu amalan yang baik. Benar? Ianya tak susah. Nampak cikgu, Assalamualaikum Cikgu Abdullah. Nampak cikgu teacher, Assalamualaikum Teacher Bell. Sebenarnya aja. Hai Teacher Bell. Dan apa-apa saja. Kamu perlu menyapa sekurang-kurangnya. Beri salam pun lebih baik. Kamu doakan kesejahteraan untuk guru-guru kamu. Jadi kalau kita ambil isi memberi salam ni adalah salah satu amalan baik, kamu mesti huraikan. Kamu tak boleh tulis macam tu je. Contohnya kita dah tulis pendahuluan. Amalan-amalan baik adalah amalan adalah amalan yang terpuji di sisi agama, di sisi budaya dan lain-lain lagi. Amalan ini harus dilakukan bersama agar kita boleh hidup harmoni, dan ianya terdapat banyak faedah apabila dilakukan dalam satu masyarakat. Suka hatilah pendahuluan, cikgu si pandai gila. Tapi nak cerita, bila dah habis pendahuluannya, kita jump tu isi pertama, iaitu memberi salam. Antara amalan-amalan baik yang boleh dilakukan di sekolah adalah memberi salam sesama pelajar dan terutamanya kepada guru. Noktah. Tapi kita kena hurai. Tapi bukan macam bahagian B, kita hurai sekali saja. Kita kena hurai 2 ataupun 3 kali. Cikgu sarankan kamu hurai menggunakan 2 ayat. Ayat pertama, kamu gunakan teknik MBK. Mengapa kita perlu memberi salam? Sebab cikgu rasa apabila kamu banyak memberi salam ni, ianya boleh merapatkan silaturahim sesama di antara guru dan pelajar, dan dalam masa yang sama boleh mengekalkan kesejahteraan, boleh merapatkan hubungan, dan juga boleh
menambah kemesraan sesama kita. Sebab kita tu belajar bukan mau stres dengan cikgu apa semua, asyik-asyik berkelahi. Cikgu tu asyik-asyik marah, beri salam. Nya pun rasa nyatuk beri salam dengan aku setiap hari bah. Kalau aku nak marah benar gila nak. Jadi cikgu pun slow down dan sebagainya. Itu mengapa? Jadi kamu boleh tulis antara amalan yang baik boleh dilakukan di sekolah adalah memberi salam. Mengapa? Ini kerana memberi salam boleh mengeratkan silaturahim dan juga boleh meningkatkan kemesraan antara guru dan pelajar. Noktah. Okey. Kena tambah lagi huraian. Satu huraian tak cukup. Lepas tulis, mengapa kamu kena tulis B? Bagaimana untuk melakukan perkara ini. Kalau susah kamu buat K, kesannya. Tapi cikgu rasa cikgu boleh buat B ni. Bagaimana? Caranya senang saja. Apabila terserempak ataupun kamu tulis, kita boleh memberi salam kepada guru ketika terserempak dengan mereka. Noktah. Ataupun K, kesannya. Apa kesan apabila kita memberi salam ni? Guru akan lebih cenderung untuk fokus dan lebih bersemangat lagi untuk mengajar kita dan menolong kita apabila kita dalam kesusahan dan apabila kita memerlukan bantuan dalam pelajaran dan sebagainya. Noktah. Semuanya lebih kurang. Dan kita bagi contoh yang kedua, amalan baik yang boleh dilakukan di sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah. Benda tu memang sepatutnya kita buat, tapi kita hidup dalam sekolah ni beratus orang tau. Dan sampah yang dibuang di rata-rata tempat tu kemungkinan bukan milik kita. Kita rasa macam tok, bukan bawah meja aku sampah tu. Polah apa? Aku perlu kutip sampahnya. Tapi dalam masa yang sama, orang yang ada sampah dalam bawah mejanya, tok, bukan sampah aku tok. Siapa paling situ? Cemia lah. Mak katanya kita mesti adil sesama kita lah. Mun kotor tempat aku sebab sampah aku kutip lah. Tapi mun sampah aku dah kat kau, aku tolong. Jadi sebab ialah kita perlu tolong sesama sendiri. Dan tidak mengapa kalau kita tolong lebih daripada kita tolong diri sendiri. Kita tolong orang lain, kita tolong lebih lagi daripada tu, insya-Allah kebaikannya akan kembali kepada kita juga. Jadi contohnya kita boleh tulis membuang sampah, menjaga kebersihan sekolah. Macam ya, kita tulis menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Sorry ya tulisan buruk. Sebab iPad toknya menegak macam ya, susah tulis. Biarlah, no problem. Menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga dan keempat tu, jangan buat isi yang susah. Contohnya menolong guru mengangkat barang kan. Yang ni antara benda yang kamu dah selalu buat lah. Cikgu tabib betul-betul. Cikgu sangat respect dan hormat kepada pelajar-pelajar yang sentiasa merelakan diri. Bukan merela, menjadi sukarelawan apabila untuk menolong guru mengangkat barang dan juga memadam papan putih dan sebagainya. Benda tu boleh ditulis sebagai nombor 3 kah? Cikgu rasa yang keempat kita boleh tulis sebagai contoh apabila kita ni belajar ramai-ramai bersama kawan. Jadi kadang-kadang ada sahabat kita tu yang lupa pensel dan sebagainya. Kamu boleh tulis itu membantu kawan ketika dia susah. Contohnya seperti memberi pinjam barangan, pensel, pemadam dan sebagainya. Walaupun nampak simple, nampak macam perkara kecil, tapi sebenarnya ianya dapat kamu telah membantu seseorang untuk dia able, untuk dia mampu ataupun untuk dia dapat belajar dengan lebih sempurna pada hari itu. Jadi macam biasa, teknik MBK, pendahuluan dan penutup. Untuk penutup, biasanya penutup kamu akan tulis harapan kamu. Kesimpulannya, kesimpulannya, kita perlulah bersama-sama melakukan amalan baik secara beramai-ramai supaya faedahnya kembali kepada diri kita juga. Noktah. Dan juga kamu juga boleh bagi tahu, saya mengharapkan agar amalan-amalan baik ini dapat diteruskan daripada pelajar senior, pelajar hingga ke pelajar-pelajar baru. Semialah lebih kurang. Cikgu mesti nak bola apa? Kreativiti kita orang. Jadi insya-Allah good luck semua. MBK tulis je sebanyak mungkin. Mesti tahu nak tulis apa.
Fikirkan mengapa, fikirkan bagaimana, fikirkan kesan. Assalamualaikum.